Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani wa alhimni rushdi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam pengajian kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini bagi subjek kajian teks Jawi Klasik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menyempurnakan pengajian ini dan diberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung fasal berkenaan dengan adadi mubtilatis salah, perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi para pelajar semua boleh buka kitab ini, buka surat 35. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi adadi mubtilatis salati. Ini suatu fasal pada menyatakan bilangan-bilangan perkara yang membatalkan sembahyang. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Jadi di sini pengarang akan membawa kita semua kepada perkara yang membatalkan sembahyang sebanyak 11 perkara di antara perkara yang membatalkan sembahyang. 11 ini dipilih, maknanya di sana masih ada lagi perkara-perkara lain yang membatalkan sembahyang. Dan yang lebih daripadanya hendaklah dituntutkan dia pada kitab yang panjang-panjang. Manakala selebihnya dituntut supaya kita dicari dalam kitab-kitab yang lebih panjang perbicaraannya. Jadi kita akan memadai dengan sebut beberapa perkara sahaja daripadanya dan dibataskan di sini sebanyak 11 perkara sahaja. Pertama, berkata-kata dengan sengaja serta diketahui akan haramnya. Yang pertama daripada perkara yang membatalkan sembahyang ini ialah berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja ini bermakna kalau kita faham daripadanya, kalau berkata tanpa sengaja, ada pengecualian dah di sana berkenaan dengan berkata tanpa sengaja. Berkata-kata dengan sengaja serta diketahui dalam masa yang sama, diketahui. Orang yang berkata itu mengetahui akan haramnya, hukum haram berkata-kata, bercakap di dalam sembahyang dan ketahui akan dirinya di dalam sembahyang. Dalam masa yang sama, orang yang berkata itu mengetahui dia sedang berada di dalam sembahyang. Dan jika dengan huruf yang tiada memberi faham sekalipun, walaupun berkata-kata itu dengan menggunakan perkataan ataupun huruf-huruf yang tidak memberikan faham kepada orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar tidak faham apa yang diucapkan oleh orang yang sembahyang sekalipun, dengan sengaja dia berkata-kata, jadi batallah sembahyangnya. Atau satu huruf yang memberi faham ataupun hanya sekadar menyebut satu huruf. Dua huruf kalau tidak memberi faham, batal. Tetapi kalau satu huruf yang memberi makna, yang memberi kefahaman kepada orang yang mendengar, ada makna yang difahami dan satu huruf yang dimatkan, satu huruf yang dipanjangkan bacaannya, disebutannya, dihukumkan dua huruf. Hukumnya seperti dua huruf,
berkata-kata dengan dua huruf batal hukumnya, maka batal sembahyangnya dengan yang tersebut. Demikian lagi jika ia berdehem-dehem atau menangis atau mengerang atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung dan banyak dan bersin jika nyata dua huruf atau satu huruf yang memberi faham, batallah sembahyangnya. Di antara yang termasuk, perbuatan yang termasuk di dalam berkata-kata dengan sengaja ini ialah berdehem. Ahem. Ini perbuatan berdehem. Atau menangis atau mengerang, kesakitan. Atau berhembus-hembus dengan mulut, mengeluarkan perkataan dengan cara hembus melalui mulut sehinggalah nyata daripada kesemuanya dua huruf, dengan mulut atau dengan hidung ataupun berhembus dengan hidung, dan banyak. Perbuatan ini banyak dan bersin jika nyata dua huruf. Soalan yang bersin yang terkeluar daripadanya dua huruf. Acum. Contohnya acum. A itu sudah disebut huruf alif. A panjang mat. Jadi berkata-kata, semua unsur umpama ini termasuk dalam hukum berkata-kata, dan disyaratkan di sini kalau benda ini tidak disengajakan dengan banyak. Berkata-kata ini dengan banyak, mana perbuatan ini menangis dengan banyak, mengerang dengan banyak, berhembus-hembus dengan hidung ataupun dengan mulut dengan banyak, bersin jika nyata dua huruf atau satu huruf yang memberi faham ataupun keluar satu huruf yang memberi faham, batallah sembahyangnya, menyebabkan sembahyangnya terbatal. Jadi berhati-hati kita semua apabila melakukan ataupun bila terkeluar perbuatan-perbuatan ini dengan banyak sehinggalah menyebabkan ternyata daripadanya huruf yang diberi faham dengan satu huruf sekalipun. Jadi ia boleh membatalkan solat. Bahkan dimaafkan yang tersebut. Akan tetapi di sana adanya pengecualian. Dimaafkan yang tersebut perbuatan berdehem-dehem, bersin, menangis, mengerang kesakitan ataupun menghembuskan nafas melalui mulut ataupun hidung jika sedikit pada huruf. Kalaulah perbuatan tersebut sedikit sahaja pada huruf, tak kala terkeras atasnya. Ketika mana terkeras atasnya oleh yang tersebut. Maksud terkeras atasnya, dia tidak dapat mengawal sehinggalah diatasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terkawal atasnya. Seperti orang yang terlalu gatal tengkuknya sehinggalah dia terpaksa berdehem untuk membaca perkara yang diwajibkan di dalam sembahyang, untuk membaca Fatihah sebagai contohnya. Sehinggalah bila dia tidak berdehem, menyebabkan bacaan Fatihahnya tidak betul. Atau keadaan terbersin kerana suasana udara yang menyebabkan dia ni tak terkawal bersinnya itu. Dia dipanggil orang yang ghalaba alaihi, orang yang tidak terkawal atasnya, tak dapat nak kawal. Dan jika nyata daripadanya dua huruf pada tiap-tiap kali sekalipun, walaupun ketika mana ia bersin ataupun ketika mana dia berdehem, nyata daripadanya dua huruf pada tiap-tiap kali berlakunya perbuatan yang tidak dapat dikawal itu. Bersalahan jikalau banyak yang tersebut itu. Berbeza kalaulah perkara yang tak dikawal itu banyak, berlaku dengan tak terkawal dan banyak yang tersebut itu pada huruf. Dan nyata daripadanya dua huruf atau satu huruf yang memberi faham. Banyak dan juga terkeluar dua huruf ataupun satu huruf yang memberi faham, yang mempunyai makna yang difahami, batallah sembahyangnya, melainkan apabila jadi penyakit yang melazimkan dia sekira-kira tiada sunyi daripadanya masa yang lulus sembahyang padanya, maka tiada batal sembahyangnya.
melainkan orang yang memang diuji dengan penyakit seperti penyakit batuk, penyakit bersin yang terkeluar daripadanya 2 huruf ataupun 1 huruf, yang mana dalam penyakit dia ni sekiranya dia sembahyang, penyakit itu datang memang tak sempat nak selesai satu sembahyang, marilah penyakit dan dia tidak dapat elakkan daripada masa untuk sempurnakan. Mana katakanlah dia mari kepadanya penyakit dalam masa 5 minit sekali mari, 5 minit sekali mari, sekali mari. Maknanya marinya dalam keadaan berselang-selang waktu sehinggalah tidak ada satu masa yang sempat untuk lolos satu fardu, satu sembahyang. Jadi orang ni orang yang diuji, orang yang dimaafkan daripada hukum batal solat dengan sebab keluarnya daripada perkataan dua huruf daripada mulutnya dengan sebab penyakit tersebut. Adapun jikalau berkata-kata ia dalam sembahyang dengan ketiadaan sengaja, orang yang berkata-kata bercakap dalam sembahyang dengan ketiadaan sengaja, seperti terlanjur lidahnya atau tiada ia ketahui akan haramnya atau tiada diketahui akan dirinya di dalam sembahyang. Orang yang terlanjur berkata dalam keadaan tidak tersedar dirinya berada dalam sembahyang. Contohnya orang yang terlatah apabila dia ditegur, dia terlatah dan dia tak sedar mana perbuatan itu secara tidak sengaja dan tidak sedar dia berada dalam sembahyang sehingga tak terkawal perbuatan sehingga keluarnya perkataan-perkataan yang terlanjur itu. Maka jika sedikit perkataannya, kalaulah perkataan yang keluar itu sedikit. Contohnya, bila ditanya, wahai mamak, bila kamu nak pergi keluar ke kedai? Mak dia tanya, mamak, mu nak keluar ke kedai bila? Dia tengah sembahyang, tiba-tiba dengan spontan dia menjawab, lepas asar, contohnya, lepas asar. Dan dia dalam keadaan tak sedar. Bila dia sebut lepas asar, baru tersentak dia. Rupanya aku ni dalam keadaan sembahyang. Kalaulah terlanjur macam tu, maka jika sedikit perkataannya pada huruf, iaitu 6 kalimah. 6 kalimah batasannya pada huruf, maksudnya tak sampai 6 kalimah pada huruf, ianya dianggap sedikit. 6 kalimah tu hak sedikit. Ataupun kurang daripada 6 kalimah, 5 kalimah, 4 kalimah, ataupun 3 ataupun 5 ataupun 1 kalimah. 1 sehingga 6 kalimah, tiada batal sembahyangnya. Kalau sedikit, maknanya kalau 6 kalimah ataupun kurang daripada 6 kalimah, lepas asar 2 kalimah. Ataupun dijawab, nanti mamak pergi lepas asar 5 kalimah. Dan jika banyak, kalaulah banyak melebihi 6 kalimah, banyak perkataan pada huruf iaitu lebih daripada 6 kalimah, bukan 60, 6 kalimah pada huruf batal sembahyangnya. Kalau melebihi 6 kalimah, contohnya dia sebut, ya mak, nanti selepas asar mamak pergi 7 kalimah. Jadi kalaulah memang dia buat tu dalam keadaan tak sengaja, tapi bila dikira-kira lebih daripada 6 kalimah, 7, macam tadi 7 tu, maka batal sembahyangnya, pada huruf batal sembahyangnya. Itu yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Hukum berkata-kata ni pada asalnya dalam Islam, bercakap di dalam sembahyang adalah dibenarkan, diharuskan. Sehinggalah diturunkan ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Semenjak daripada turunnya ayat itu, berkata-kata di dalam sembahyang sudah tidak dibenarkan lagi di dalam Islam. Perkara kedua yang membatalkan solat, perbuatan yang banyak lagi berturut-turut, seperti 3 langkah yang berturut-turut pada huruf, sama ada sengaja atau tersalah.
batal sembahyangnya. Perbuatan yang banyak berturut-turut 3 langkah. 3 langkah, 3 kali berturut-turut. Seperti melangkah dengan 3 langkah ataupun menggerakkan tangan 3 kali gerak berturut-turut pada uruf, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, tersalah ke maka terbatal sembahyang. Adapun perbuatan yang sedikit maka tiada batal sembahyangnya jika tiada dikosak bermain-main dengan dia. Adapun perbuatan yang sedikit yang dilakukan oleh orang yang sembahyang, sedikit itu tidak membatalkan sembahyangnya dengan syarat perbuatan itu dibuat bukan dengan tujuan dengan kosak bermain-main. Mengangkat tangan contohnya, sedikit sekali pergerakan mengangkat tangan, tidak batal, melainkan tujuan untuk bermain-main. Untuk bermain-main, untuk mempersendakan orang, ianya terkeluar daripada perbuatan yang dituntut dilakukan dalam sembahyang. Oleh kerana dengan niat bermain-main, ia termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Maka perbuatan yang banyak itu sama ada dengan satu anggota atau berbilang-bilang. Seperti digerakkan kepalanya, satu anggota saja. Tapi banyak dengan berturut-turut. Satu anggota digerak-gerakkan kepala dan 2 tangannya, 2 tangan digerakkan dengan banyak. Dan satu lompat ataupun sekali lompat. Lompat yang tinggi. Lompat walaupun sekali dianggap perbuatan yang keji seperti perbuatan yang banyak jua. Hukumnya seperti satu dalam perbuatan, termasuk dalam perbuatan yang banyak. Walaupun dilompatnya sekali kerana tikus ada lalu, kemudian dia melompat dengan perbuatan lompat ni nampak buruknya rupa dalam tingkah laku itu dalam sembahyang. Jadi hukumnya adalah dikira perbuatan yang banyak. Demikian lagi menggerakkan sekalian badannya atau kebanyakannya, sekalian badan ataupun kebanyakan badan, digerakkan tubuh dengan menggoyang-goyangkan tubuh sekalian badan ataupun sebahagian besar daripada tubuh digerakkan. Adapun hukumnya adalah termasuk dalam perbuatan yang banyak. Ada perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang itu jika dengan anggota yang berat, maka jika dengan anggota yang ringan. Perbuatan yang dikira membatalkan sembahyang itu jika dilakukan dengan anggota yang berat, maksudnya anggota yang besar. Maka jika dengan anggota yang ringan, tiada batal sembahyangnya. Jika dilakukan perbuatan pergerakan yang banyak dengan anggota yang ringan secara berturut-turut, seperti digerakkan segala anak jarinya, digerakkan anak jari, anak-anak jarinya, atau digerakkan atau gerakkan lidahnya, digerakkan lidahnya atau kelopak matanya atau bibir mulutnya atau zakarnya digerak-gerakkan, dan jikalau beberapa kali yang berbilang-bilang lagi berturut-turut sekalipun, walaupun digerakkan secara berbilang-bilang dan juga berturut-turut mualat sekalipun, maka menyerupai dengan perbuatan yang sedikit jua. Walaupun banyak kali digerak-gerakkan mulut, bibir, telinga ke, kalau digerak-gerakkan benda-benda yang anggota-anggota yang kecil, telinga, bibir ataupun kelopak mata, digerak-gerakkan kelopak mata. Tengah-tengah sembahyang, diklik-klikkan mata, digerak-gerakkan. Walaupun banyak dikira perbuatan yang sedikit jua, hanya perbuatan yang sedikit. Dan dimaafkan perbuatan yang banyak pada sembahyang syiddatul khauf. Dalam sembahyang syiddatul khauf, ketika mana tercetusnya perang. Perang tercetus, ketika ini pergerakan yang banyak adalah dimaafkan. Walaupun berguling, pergi mari, menyerap, merangkak sekalipun, dalam solat syiddatul khauf adalah dibenarkan. Dimaafkan bergerak dengan banyak.
Dan pada sembahyang sunat pada safar apabila ia berjalan atau digerakkan tangannya atau kakinya atas binatang kerana hajat jikalau ia atas kenderaan. Termasuklah juga pergerakan yang banyak apabila seorang itu mengenderai haiwan ataupun kenderaan yang memerlukan kepada pergerakan tangan kaki yang banyak. Ini bagi sembahyang orang yang musafir ataupun orang yang membawa kenderaan sembahyang sunat. Ini sembahyang adalah sembahyang sunat sahaja, manakala sembahyang fardu kena turun di atas bumi sembahyang. Jadi kalau sembahyang sunat ni yang diajar oleh Rasulullah atas kenderaan ni, apabila masuk waktu untuk sembahyang fardu, berhenti dan sembahyang seperti biasa. Dan ketiganya, perkara ketiga yang membatalkan sembahyang, berhadas besar atau kecil dalam sembahyang jika daripada orang yang tiada dapat air dan tanah atau orang yang daimul hadas sekalipun yang lain daripada hadasnya yang daim. Berhadas kecil ataupun berhadas besar. Sama ada orang ini orang yang ada air untuk berwuduk, untuk bersuci, ataupun orang yang tiada air ataupun tiada tanah untuk bersuci. Termasuk dah juga orang yang sentiasa berhadas. Sentiasa berhadas kecil ataupun sentiasa berhadas besar. Tak lepas. Kalau nak sembahyang, tengah-tengah sembahyang pun masih lagi berhadas. Daimul hadas. Orang yang berpenyakit dedas contohnya, ataupun perempuan yang istihadah yang sentiasa keluar darah. Jadi ketika mana dia sembahyang, hadasnya yang berterusan itu adalah dimaafkan. Tetapi yang tidak dimaafkannya ialah yang lain daripada hadasnya yang daim. Contohnya dia ni berpenyakit dedas, keluar air kencing, sentiasa keluar air kencing. Tiba-tiba dalam sembahyang, air kencing tu memang sentiasa keluar. Yang keluar tu katakanlah angin keluar melalui dubur, kentut. Jadi kentut tu bukanlah penyakit dia. Bukan penyakit daimul hadas, sentiasa berterus hadas bukan dengan sebab angin tapi dengan sebab air kencingnya. Jadi angin yang keluar, kentut yang keluar itu menyebabkan batal sembahyangnya, air sembahyangnya dan juga batal sembahyangnya. Manakala orang yang keluar hadasnya yang sentiasa keluar, yang itu tidak membatalkan sembahyangnya. Dan keempatnya, kedatangan najis yang tiada maaf daripadanya. Datangnya najis, marinya najis ke atas orang yang sembahyang ni, sama ada najis itu jatuh atasnya ataupun dia terkena najis, maka jika jatuh najis yang kering atas kainnya atau badannya, maka dikibaskan dia dahulu daripada masa luar tamakninah. Atau najis yang basah jika dicampakkan dia dengan barang yang jatuh atasnya dahulu daripada masa yang tersebut, masa tamakninah, dengan ketiadaan digenggamkan dia dan ditanggungkan dia, tiada batal sembahyangnya. Najis yang kering jatuh atas tubuh, atas pakaian ataupun kena pada tempat sujud. Kalau kena pada tempat sujud, dia kena elok. Kalau jatuh pada tubuh dia ataupun pada pakaiannya, jika dikebaskan, dikibaskan, maksudnya ditolak segera, dikibaskan, dibuang segera najis tersebut sebelum daripada berlalunya masa tamakninah. Sebelum berlalu masa tamakninah. Maksudnya bila jatuh terus saja dibuangnya najis tersebut, atau najis yang basah, ataupun najis yang basah bila jatuh terus dicampakkannya tanpa menanggung. Dicampakkan dia dengan barang yang jatuh atas dahulu daripada masa yang tersebut dengan ketiadaan ditanggungkan dia. Digenggamkan dia tanpa digenggam. Dia tidak menggenggam benda yang najis itu, yang jatuh. Kemudian dia tidak menanggungnya. Tidak menanggung, macam dijentik ke, tiada batal sembahyangnya. Jadi untuk yang najis, terkena najis pada pakaian ataupun tubuh ni, sekiranya bersegera dia menghilangkan, mencampakkan
ataupun mengibaskan pakaiannya sehinggalah najis itu jatuh, jadi dimaafkanlah daripada batal sembahyang. Tidak batal sembahyang dengannya. Dan yang kelima daripada perkara yang membatalkan sembahyang, terbuka aurat terdedah. Maka jika dibuka oleh angin, kalau angin yang menyelak auratnya, menyelak kainnya sehingga nampak aurat, dan ditutupkan dia dengan bersegera, lalu ditutup dengan segera dahulu daripada lalu masa sekurang tamakninah, iaitulah subhanallah. Bila terbukanya kain terus ditutup dengan sebab angin, terbuka tu dengan sebab angin dan terus ditutup bersegera, tiada batal sembahyangnya selama tiada berulang dan berturut-turut. Sekiranya tidak berulang dan tidak berturut-turut perbuatan dia menutup itu, kira-kira berkehendak pada menutup kepada beberapa gerak yang banyak lagi berturut-turut, maka jika ada yang demikian itu, batallah sembahyangnya. Kalaulah perbuatan dia menutup itu hanya dengan sekali ataupun dua kali bergerak saja. Tapi kalaulah angin itu mari, ditolak, dibukanya aurat, ditutup, kemudian tutup sehinggalah pergerakan banyak tangan itu menyebabkan berlaku yang membatalkan sembahyang dengan sebab berlakunya pergerakan yang banyak. Maka jika dibukakan dia dengan sengaja, itu kalau terbuka tanpa sengaja. Jika dibukakan aurat dengan sengaja dibuka atau dibukakan dia oleh binatang seperti kera, ataupun binatang kera ni yang dia main kacau orang sembahyang, salak kain orang sembahyang sehinggalah ternampak aurat, atau lainnya, atau kanak-kanak kera, tak kira kera ke harimau ke mari buka, atau kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, maksudnya kalau dah mumayyiz macam mana pula? Orang yang sudah mumayyiz ni, dia fahamlah hukum hakam solat. Hukum hakam tak boleh kacau orang sembahyang. Ini bagi orang budak-budak yang belum lagi mumayyiz, tak ada dosa lagi. Tiba-tiba dia mari masuk dalam kain orang sembahyang ataupun menyelok kain orang yang sembahyang sehinggalah nampak aurat, maka batal sembahyangnya jikalau ditutupkan dia dengan bersegera sekalipun. Jadi batallah sembahyangnya dengan perbuatan daripada kera datang ataupun kanak-kanak yang belum mumayyiz. Demikian lagi batal sembahyangnya jika dibuka dengan tersalah. Dibuka dengan tersalah jika tiada ditutupkan dia dengan bersegera. Macam mana tersalah mendedahkan aurat? Katakanlah dia gatal. Dia gatal menggaru-menggaru sehinggalah kain tu naik sehingga nampak lutut, sehingga nampak peha. Dalam keadaan tak sengaja, dia tersalah. Dia ingat sedap-sedap garu tu gatal tu, syok sangat garu gatal tak sehingga ternampak aurat. Lalu dia pun bersegera. Dia bersegera, tidaklah batal. Demikian lagi batal sembahyang jika dibuka dengan tersalah. Jika tiada ditutupkan dia bersegera. Buka dengan segera dengan tersalah, kemudian tiada ditutupkan dengan bersegera. Kalau ditutup dengan segera, tidaklah batal. Kalau dibiarkan dalam keadaan sedap menggaru, dah terbuka dah, dia memang tersalah dan dia tahu terbuka, dia tidak tutup dengan segera. Itulah yang membatalkan solat. Dan keenamnya, perkara keenam, mengubahkan niat seperti ia niat keluar daripada sembahyang. Ubah niat keluar daripada sembahyang, atau taradud ia padanya, ataupun taradud syak dia pada niat, digantungkan memutuskan dia dengan sesuatu. Dia syak pada niat, menggantungkan pada sesuatu. Contohnya sekiranya marinya hujan, dia nak berhenti. Dia tengah-tengah sembahyang tu, Allahu Akbar, sembahyang zuhur, dalam hati kalau hujan mari aku nak berhenti, nak angkat kain di sidayang.
Jadi dia menggantungkan niat, digantungkan niat memutuskan sembahyang ni dengan sesuatu, apa-apa sajalah dengan sesuatu. Kalau orang ni mari ke, ataupun kalau hujan turun ke, dia nak berhenti. Jadi dia tidak ada jazam dalam niat, tidak ada ketegasan dalam niat sembahyang ni, sehinggalah digantungkan dengan sesuatu, nak memutuskan sembahyang dengan kedatangan sesuatu, dengan bila berlakunya satu-satu perkara. Maka jika dipalingkan sembahyangnya yang ia padanya akan sembahyang yang lain, kalaulah dipalingkan, diubahkan sembahyang yang dibuat tu kepada sembahyang yang lain. Contohnya nak ubah sembahyang daripada sembahyang Zuhur kepada sembahyang Asar, ataupun sebaliknya Asar kepada Zuhur, Maghrib, ataupun nak tukar sembahyang daripada 2 rakaat jadi 3 rakaat, jadi 4 rakaat. Sembahyang 2 rakaat subuh nak tukar kepada Zuhur. Padahal mengetahui ia lagi sengaja. Dalam keadaan yang sama, dia mengetahui dalam keadaan dia mengubah niat itu, dia tahu dan dengan sengaja batal sembahyangnya. Melainkan kecualilah jika dipalingkan sembahyang fardu akan sunat mutlak. Kecualilah sembahyang fardu ditukarkan kepada sembahyang mutlak. Contoh dia tengah sembahyang berseorangan diri, sembahyang fardu seorang diri. Tiba-tiba marinya satu rombongan sembahyang berjamaah, orang yang sembahyang jemaah. Lalu dia pun tukarlah niat daripada sembahyang zuhur kepada sembahyang mutlak, sunat mutlak. Dan memberi salam daripada 2 rakaat supaya mendapatkan sembahyang berjemaah yang dituntuti akan dia. Padahal ia sembahyang seorang diri. Ketika dia sembahyang seorang diri. Tiada batal sembahyangnya. Bahkan sunat baginya dipalingkan dia jika luas waktunya. Kalau masih lagi luas waktunya, waktu masih lagi panjang. Dan jika sempit, tetapi jika sempit waktunya, sekira-kira jikalau dipaling akan dia tiada mendapat akan sembahyang dengan sempurna di dalam waktu, haram dipalingkan dia. Itu bagi orang yang masih lagi berhadapan dengan masa yang luas. Tapi kalaulah masa sudah sempit dah, kalau dia ubah niat daripada sembahyang fardu kepada sembahyang sunat, menyebabkan dia tidak dapat menyempurnakan solat fardu. Maksudnya kalau dia sembahyang fardu, dia akan berada pada luar waktu, maka hukumnya adalah haram dipalingkan, haram diubahkan niatnya. Dan ketujuhnya, berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri atau ke kanan. Dan jika dipaling akan dia oleh seorang dengan dikeras atasnya, jikalau kembali ia dengan segera sekalipun, batal sembahyangnya. Kerana nadir yang demikian itu di dalam sembahyang. Berpaling daripada arah kiblat, berpaling ini maksudnya berpaling dengan dada, dengan tubuhnya. Berpaling dengan kepala tidak mengapa lagi. Berpaling dengan mata lagi tidak mengapa, tak membatalkan sembahyang. Yang membatalkan sembahyang ni ialah berpaling dengan dadanya berubah menghadap daripada, terpesong daripada arah kiblat. Walaupun ianya dipalingkan oleh orang, dikeraskan, dipaksa oleh orang berpaling sekalipun, kerana batal juga sembahyang kerana perkara ini adalah perkara yang nadir. Nadir orang merangkak memalingkan orang yang sedang sembahyang itu daripada arah kiblat, walaupun ianya tidak mustahil berlaku, tapi ini adalah perkara yang nadir. Dan nadir ini dihukumkan sebagai makdum, an-nadir kal makdum. Tahan jika berpaling daripadanya jahil ia atau terlupa dan kembali dengan bersegera, tiada batal sembahyangnya. Berpaling dengan keadaan jahil, dia tidak tahu, berbeza hukumnya dengan orang yang dipaksa, digagahi tadi. Dia dipalingkan daripada arah kiblat, kemudian kalau dikembali ke arah kiblat semula sekalipun, batal sembahyangnya.
Tapi bagi orang yang jahil ataupun dia terlupa dalam sembahyang, lalu dia pun berpaling, kemudian dia teringat, dia paling semula. Kembali dengan bersegera, tiada batal sembahyangnya. Ini beza perbuatan orang yang jahil dengan orang yang alim. Maksudnya orang yang jahil tu dengan sebab kejahilannya dimaafkan, tapi orang yang mengetahui dia buat juga dengan sengaja, batal sembahyang. Dan harus yang tersebut pada sembahyang syiddatul khauf dan pada sembahyang sunat pada musafir. Terkecuali berpaling daripada arah kiblat ini tidak membatalkan solat bagi orang yang sembahyang syiddatul khauf dan juga orang yang sembahyang sunat di atas kenderaan. Ketika mengenderai, membawa kenderaan, sembahyang sunat walaupun tidak menghadap arah kiblat, ianya dimaafkan. Dan kedelapan, perkara yang ke-8 yang membatalkan sembahyang. Dan ke-9, makan dan minum. Makan yang ke-8 dan minum yang ke-9. Sama ada banyak atau sedikit. Banyak atau sedikit makan. Dan jika air liur yang bercampur dengan yang lainnya sekalipun, air liur bercampur dengan gula-gula, air liur bercampur dengan darah sekalipun, benda yang lain dengan selain daripada air liur ditelannya, batal sembahyangnya, melainkan batal sembahyang itu makan dan minum dengan sengaja, melainkan jikalau ia jahil akan haram atau terlupa ataupun dia terlupa berada dalam sembahyang, lalu dia peganglah benda yang ada dalam mulutnya, tiada batal sembahyangnya jikalau sedikit makan atau minum. Kalau sedikit makan dengan sebab terlupa ataupun sedikit minum dengan sebab terlupa ataupun dengan sebab jahil, tidaklah membatalkan sembahyang. Sedikit-sedikit ni banyak mana dalam bab sembahyang ni, kalau makan tu sedikit dan banyak berbeza dengan perkiraan pada sedikit banyak ni. Kalau kita fikirlah pada akal kita, sedikit ni tak sampai sepinggang lah. Tak sampai sepinggang sedikit. Contoh, sedikit di sini kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh yang lain, dinyatakan hak sedikit tu ialah sebanyak sedikit banyak itu ialah dengan hak sampainya sebesar kacang kuda. Itu kacang kuda adalah ukuran banyak. Mana kalau seorang tu makan dengan sekadar kacang kuda, kalau dia terlupa lebih daripada kadar kacang, maka batal lah sembahyangnya. Dan ke-10-nya, perkara yang ke-10 membatalkan solat, tertawa-tawa yang nyata dengan dia 2 huruf, ketawa terbahak-bahak sehinggalah terkeluar daripadanya, nyata daripadanya 2 huruf. Dia sama seperti berkata-kata dengan sengaja ini. Atau lebih atau 1 huruf yang memberi faham, dan jika terkeras atasnya. Kalau terkeras atasnya oleh tertawa-tawa, tiada batal sembahyangnya. Jika sedikit seperti barang yang terdahulu sebutnya dalam berkata-kata dengan sengaja. Manakala orang yang ketawa, yang dalam keadaan tak tertahan dah, dia menghadapi suasana, dia teringat ataupun ternampak satu benda yang sangat lucu, tak tertahan sehinggalah dia terketawa dan terkeluar sedikit huruf daripada ketawanya. Kalau orang yang terkeras, yang tak tertahan ataupun yang memang tak boleh nak kawal, dimaafkan daripada ketidak dapat kawalannya itu. Dan ke-11-nya, murtad wal'iyazabillahi. Murtad, dan moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita daripada perbuatan, daripada perlakuan murtad ini. Sama ada dengan perkataan, murtad dengan perkataan atau perbuatan atau cita-cita. Murtad ini boleh jadi murtad dengan perkataan, mulutnya murtad mengeluarkan, mensyirikkan Allah Ta'ala, murtad. Ataupun dengan perbuatan,
sujud ataupun dia mengangguk, menghormati Tuhan-Tuhan yang lain, sujud pada Tuhan yang lain, berhala, atau cita-cita ataupun dalam hatinya bercita-cita untuk murtad. Dan tinggal lagi beberapa perkara. Ini murtad dan habis 11 perkara yang membatalkan solat, dan tinggal lagi beberapa perkara yang membatalkan sembahyangnya, maka setengah daripadanya, antaranya disebut secara ringkas di sini, memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Rukun yang pendek dipanjangkan dengan sengaja, dan iaitu antara rukun yang pendek ini ialah iktidal, dan duduk antara dua sujud. Iktidal, duduk antara dua sujud, dan setengah daripadanya terkemudian makmum daripada imamnya dan terdahulu atasnya dengan dua rukun dengan ketiadaan uzur. Makmum terkemudian tertinggal daripada imam dengan dua rukun, ataupun makmum mendahului, terdahulu atasnya daripada imam dengan dua rukun. Imam tak rokok lagi, terus dia rokok, ataupun imam masih lagi berada dalam bacaan Fatihah, lepas dia rokok, dia pun iktidal. Dua rukun dia meninggalkan imam. Dengan ketiadaan uzur, tanpa ada apa-apa uzur, dan setengah daripadanya menelan akan dahak. Menelan akan dahak dan lainnya. Menelan kahak yang ada yang keluar daripada had, batasan tengkuk, dikeluar melalui anak tengkuk, kemudian masuk ke dalam mulut, lalu ditelan semula. Kahak yang ditelan semula itu menyebabkan batallah sembahyangnya. Baik, ini adalah sebahagian daripada 11 perkara, dan ditambah beberapa perkara lagi, 3 perkara lagi, antara benda-benda perkara-perkara yang boleh membatalkan solat seorang yang sedang solat. Ada di antaranya yang sengaja, ataupun ada di antaranya kalau tanpa sengaja sekalipun boleh membatalkan solat. Contohnya hadas tanpa sengaja. Ia boleh membatalkan solat walaupun tanpa sengaja. Berbeza dengan kalau berkata-kata tanpa sengaja dengan berkata-kata dengan sengaja, ataupun berbeza dengan sengaja ni ketawa, termasuklah dengan ketawa, yang mana ianya termasuk di antara perkara-perkara yang membatalkan solat. Dan di sana ada lagi tambahan, dan bukan 14 ini saja, bahkan ada lagi perkara-perkara yang membatalkan solat yang untuk kita dalaminya secara lebih terperinci lagi, kena rujuklah kepada kitab-kitab lain yang lebih panjang perbahasannya. Jadi mudah-mudahan bacaan kita daripada perkara yang membatalkan fi adadi mubtilatis salah ini boleh memberi kefahaman, dan juga boleh kita amalkan, elakkan daripada beramal, ataupun kita boleh sedarkan masyarakat sekeliling kita yang pernah melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat ini. Mungkin ada di kalangan mereka yang tak tersengaja melakukan perkara ini. Mudah-mudahan mereka semua, kita semua dan juga masyarakat di luar sana boleh boleh mendapat peringatan daripada apa yang kita tahu, dan mudah-mudahan ianya termasuk dalam ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.